Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Pusat Dakwah Islamiah. Dalam titah semasa keberangkatan tersebut, Baginda menyifatkan dakwah di Brunei tidak akan menyerlah sampai bila pun, bahkan sebaliknya malam dan layu jika dalam penstrukturan tidak terdapat jawatan pendakwah di Pusat Dakwah Islamiah terus-menerus diamalkan. Baginda menegaskan Pusat Dakwah Islamiah belum lagi dapat memenuhi tanggungjawabnya untuk menyerlahkan syiar Islam di negara ini kerana beberapa faktor kelemahan yang masih sahaja membelenggu pusat tersebut. Pusat Dakwah Islamiah sebagai salah sebuah jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama berperanan amat penting untuk menentukan syiar Islam menyerlah di negara ini. Ia tidak boleh mengelak dari tanggungjawab yang besar ini. Tetapi beta melihat pusat dakwah belum lagi dapat menemui tanggungjawab tersebut kerana beberapa faktor kelemahan masih sahaja membelenggu pusat ini, terutama dari sudut penstrukturan jawatan belum dilihat teratur. Walaupun namanya Jabatan Pusat Dakwah Islamiah, namun dalam penstrukturan tidak terdapat jawatan pendakwah. Kerana itu berlakulah konflik. Siapa yang akan ditugaskan untuk berdakwah atau berceramah bagi mengisi program dakwah. Titah ke bawah Dulia Maha Mulia juga menyentuh tentang amalan Pusat Dakwah Islamiah meminta bantuan daripada guru agama, pegawai masjid atau lepasan graduan universiti untuk berceramah. Pegawai-pegawai yang ada sering bertolak-tolakan sehingga ada yang berkata, saya tidak ada kena-mengena dengan ceramah. Jawatan saya bukan penceramah atau pendakwah. Lalu pusat dakwah pun dengan terdesak meminta bantuan daripada guru-guru agama atau pegawai-pegawai masjid atau lepasan-lepasan grade 1 universiti untuk berceramah dengan dibayar allowance kepada mereka. Beta melihat, kalaulah ini terus-menerus diamalkan, maka sampai bila pun dakwah di Brunei tidak akan menyerlah, bahkan sebaliknya akan terus malap dan layu. Dalam titah, Baginda mengambil maklum Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan latihan-latihan formal untuk melahirkan pendakwa tempatan berkaliber. Pada hemat beta, walaupun cara ini pada dasarnya baik, namun untuk melahirkan pendakwah berkaliber, rasa-rasanya belum mencukupi. Kerana hanya dengan mengambil bahagian di dalam seminar-seminar atau forum-forum atau persidangan-persidangan atau lawatan-lawatan sambil belajar sahaja, pastinya belum berupaya untuk menjadikan seorang itu da'i yang berkaliber. Ke bawah Dulia Maha Mulia juga bertitah mengambil maklum bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama juga membuat permohonan bagi penambahan jawatan seramai 195 orang bagi bahagian dakwah sahaja
untuk merealisasikan keperluan dakwah. Konsep meramaikan kekitangan atau pegawai memanglah menjadi kecenderungan biasa. Tetapi bagi beta, hanya dengan meramaikan tenaga sahaja belumlah tentu menjamin yang tenaga-tenaga ramai itu akan mampu menggalas tugas-tugas besar jika tenaga-tenaga tersebut tidak atau kurang berkualiti. Artinya, di sini yang penting itu ialah kualiti juga. Oleh itu, sebelum cadangan meramaikan da'i berbangkit, sepatutnya da'i-da'i yang sedia ada dikelinga dan diperkasa kualiti mereka terlebih dahulu. Titah Baginda juga memberikan misal mengenai cara mengelinga dan memperkasa para da'i, iaitu dengan mewujudkan skim latihan da'i yang membolehkan pegawai-pegawai yang berkenaan diberikan latihan-latihan bagaimana melakukan dakwah yang berkesan, atau mungkin juga di bawah skim ini, pegawai yang berpotensi dirancang untuk mengambil PhD dalam bidang dakwah. Apabila calon doktor falsafah ini lulus dengan tesis yang dihasilkan kaya dengan fakta dan butir-butir kajian, maka tidak ragulah lagi individu ini dengan sendirinya akan jadi pakar pendakwah atau akan berperanan selaku guru pembimbing yang bertauliah kepada da'i yang sedia ada. Jika ini berlaku, maka barulah dapat ditunggu satu perubahan besar. Mungkin berlaku ke atas pendakwah-pendakwah dan juga ke atas dunia dakwah sendiri. Dari keadaannya suram kepada berkeadaan terang. Perkara ini beta lihat belum pernah lagi difikirkan sedang dalam pusat dakwah sendiri. Beta yakin mempunyai tenaga-tenaga yang layak untuk diberi kesempatan mencoba. Pada keberangkatan tidak berjadual ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan sesi dialog bersama da'i-da'i di negara ini. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Pengarah Haji Haslin bin Pengarah Haji Ali, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Dalam sembah alu-aluan, Menteri Hal Ehwal Ugama antara lain menyembahkan mengenai jumlah keseluruhan da'i di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Majlis Ugama Islam Brunei serta para da'i dan pensyarah institusi pengajian tinggi dan jabatan-jabatan kerajaan. Selama 17 orang daripada Kupu ISPI selama 19 orang, Jabatan Hal Ehwal Masjid 10 orang, dari Angkatan Bersenjata Jemaah. Ke bawah Duli Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan.
Pada keberangkatan ini, baginda berkenan meninjau para peserta kursus skim bimbingan asas mualaf. Pusat Dakwah Islamiah terus merancang dan mengkayakan pelbagai program bagi memantapkan lagi kredibiliti dan kualiti penyampaian ceramah para dai dan memperkasakan mereka dengan kaedah-kaedah dakwah berkesan. Lapan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 3 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam, 1 kes COVID-19 meninggal dunia dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Aw Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 775 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 129,081 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 627 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 148 adalah dari hasil 1,965 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 1,919 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 118,980 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 9,901 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.2%. Dalam pada itu, 155 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala seramai 9,746 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Dalam kenyataan yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pengenalan ciri-ciri baharu aplikasi BruHealth yang akan diperkenalkan bermula pukul 10 malam ini. Pengemas kinian protokol kesihatan bagi mereka yang disahkan positif COVID-19. Bagi memudahkan orang ramai mengikut protokol kesihatan kes-kes COVID-19, Kementerian Kesihatan telah meringkaskan protokol kesihatan yang sedia ada seperti berikut. Hanya 1 ART positif saja dikehendaki sebagai pengesahan kes COVID-19 dan apabila mereka memuat naikkan keputusan ART positif ke aplikasi BruHealth, ia dikira sebagai hari pertama. Seterusnya, kes-kes positif yang sedang menjalani pengasingan diri adalah dikehendaki untuk menjalani ujian ART pada hari ke-6. Jika keputusan ART adalah negatif, maka mereka akan disahkan sembuh dan dibenarkan menamatkan pengasingan diri apabila kod BruHealth bertukar kepada hijau. Walau bagaimanapun, jika keputusan ART masih positif pada hari ke-6, mereka boleh mengulangi ujian ART pada keesokan harinya dan hari-hari seterusnya sehinggalah keputusan ART menjadi negatif. Dalam pada itu, jika keputusan ART masih positif pada hari ke-10, mereka akan disahkan sembuh dan dibenarkan menamatkan pengasingan diri pada hari ke-11 secara automatik. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk menggunakan kit ART yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan menggunakannya dengan betul. Kedua, pengintegrasian rekod vaksinasi COVID-19 luar negara. Alhamdulillah, rekod vaksinasi COVID-19 yang diperolehi di luar negara kini boleh diintegrasi dan dikemas kini ke dalam aplikasi BruHealth. Orang ramai boleh melayari www.healthinfo.gov.bn/travel dan melengkapkan maklumat permohonan di dalam fungsi Overseas COVID-19 Vaccination Records.
Setiap permohonan akan disemak oleh Kementerian Kesihatan sebelum diluluskan. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis bertahlil khusus bagi ayahanda dan bonda serta anak-anda ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Duli Antraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Aung Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin diikuti dengan tahlil dan doa arwah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Seramai lebih 200 orang warga Kementerian Hal Ehwal Agama menghadiri majlis tersebut. 60 orang menerima pingat dan hadiah buku di dalam majlis penyampaian pingat dan hadiah buku sempena Haflul Takharuj ke-11 Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Daripada jumlah tersebut, seorang menerima pingat rektor, 6 orang menerima pingat universiti dan 53 orang menerima hadiah buku dalam pelbagai kriteria. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran 38 kali sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38. Majlis yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu disertai secara fizikal dan maya oleh lebih 800 peserta. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaun. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kai Saiful Molong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Masjid Zainab Kampung Lomun menjadi tumpuan bagi majlis serupa di daerah Belaid. Antara yang hadir, Brigadier Jeneral Udara Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Pemerintah Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Di daerah Tutong pula, majlis diadakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmun, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, di daerah Temburong, majlis tertumpu di Masjid Kampung Belais. Antara yang hadir, Dr. Haji Azman bin Ahman, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan. 55 penerima yang terdiri daripada ketua keluarga dan tanggungan penerima allowance bantuan kebajikan bulanan menerima infak makanan di bawah projek tanggungjawab dan khidmat kemasyarakatan bagi pelajar-pelajar kursus Culinary and Banquet dan Pastry and Culinary Pusat Pembangunan Belia. Majlis berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Perasmian projek dan penyerahan infak secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kai Saiful Molong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Projek merupakan inisiatif para belia kursus berkenaan dan Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kulapis dan Katimahar Logo serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis.